Yang dikasihi, yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Maknur, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, Menteri Besar Negeri Kedah, juga yang di-Petua PAS Kawasan Tuan Rumah pada malam ini. Yang kita raikan yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, seorang tokoh yang mengisytiharkan untuk bersama dengan Perikatan Nasional khususnya PAS di Terengganu dan membuktikan kerjanya di Perlis, dan malam ini bersama dengan kita. Saya duk perhati tengok, kalau orang setara Datuk Seri ni pun tinggal UMNO, jadi haduk kat kampung duk tunggu apa lagi. Yang berhormat Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad, Ketua Penerangan PAS Negeri Kedah. Yang berhormat Ustaz Ahmad Tarmizi Sulaiman, Timbalan yang di-Petua PAS Kawasan merangkap ahli Parlimen Sik. Tuan Haji Ahmad Sulaiman, Naib yang di-Petua PAS Kawasan, seluruh sah pimpinan di semua peringkat, tuan-tuan guru, alim ulama yang bersama dengan kita, Tuan Guru Haji Zakaria Pondok Ampang, Tuan Guru Haji Adnan, saya berjumpa tadi di pondok, dari Pondok Karangan, seluruh pimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu. Saya pun macam yang Muhammad Ustaz Azam juga ambil kesempatan untuk rakamkan ucapan tahniah kepada PAS Kawasan Sik di atas penganjuran yang cukup hebat, iaitu Expo Sik Sejahtera, yang mendapat sambutan yang begini hebat. Dan malam ni saya hadir untuk melihat bagaimana sokongan dan sambutan, dan kita cukup berpuas hati. Dan saya pun sebenarnya nak turun tadi duk fikir nak bawa baju sejuk ke tak, takut sejuk di sini ni. Rupanya tak apa sejuk dah. Panas pula suasananya. Panas untuk menghadapi pilihan raya negeri, panas untuk tuan-tuan pertahankan jeneri insya-Allah, panas untuk kita pertahankan belantik insya-Allah. Semacam mana tuan-tuan telah buktikan mempertahankan kemenangan untuk Parlimen Sik. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, PAS mencipta sejarah. Pada PRU yang ke-15 yang lalu, iaitu sejarah yang sangat indah. Dalam tempoh perjalanan perjuangan yang panjang, lebih daripada 70 tahun. Di peringkat negeri, tiba-tiba PAS ada 4 menteri besar. Daripada Kelantan diikuti dengan Terengganu, diikuti Kedah, dan yang terbaru di Perlis. 2 malam sudah saya di Perlis, bertemu dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis, dengan Tuan Guru Mursyidul Am. Tok Guru Mursyidul Am waktu dia nak menyebut tentang Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis, dia ada sebut, dia kata, kami sungguh-sungguh tidak menjangkakan. Sebab kalau mengikut apa yang dilaporkan oleh Jabatan Pilihan Raya Negeri, pada waktu itu sebelum pilihan raya, PAS Perlis hanya mampu untuk menang 6 kerusi sahaja. Perlis ni tak gaduh menang banyak, 8 boleh jadi kerajaan. Pasal dia hanya ada 15 kerusi dun. Jadi kalau dapat 8 boleh jadi kerajaan. Tapi jentera pilihan Jabatan Pilihan Raya kata boleh dapat hanya 6 kerusi. Tapi
dengan perkembangan yang berlaku, termasuk apa yang disebut oleh Yang Amat Muhammad tadi, ni Pak Long ni lah di antara faktor. Jadi Pak Long jadi faktor ni yang membawa kemenangan kepada PAS Negeri Perlis, membantu untuk kemenangan, dan alhamdulillah itu menjadi satu kejayaan dan sejarah yang indah kepada perjuangan ini, iaitu dapat memerintah mentadbir negeri yang keempat dalam negara kita. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, di peringkat parlimen PAS mencapai kejayaan sampai 43 kerusi. Jadi ini juga satu sejarah yang berjaya dilakarkan. PAS paling banyak menguasai parlimen dalam sejarah ialah 23 kerusi. Tapi kali ini 43 kerusi. Cuma ada orang kita tu dia berasa, dia kata 43, tapi pasal apa jadi pembangkang, itu 18 jadi kerajaan. Tentu saja hak tak apa-apa hati yo. Hari itu 18 duduk dalam kerajaan, 43 jadi pembangkang. Tak apa, insya-Allah saya memegang ni. Kalau berasas pada Yang Amat Muhammad sebut tadi, saya duduk berasa tak lama. Bulan apa Datuk Seri? Saya tunggu Datuk Seri umum. Jadi 43 kerusi bagi kita satu kejayaan besar. Maka tuan-tuan, faktor-faktor kejayaan ini yang perlu untuk kita teliti dan kita perhati. Apa sebenar yang Allah Subhanahu wa taala yang kita imani tak boleh menang, tak boleh mentadbir, tak boleh jadi kerajaan melainkan Allah yang tentukan. Itu qada dan qadar dia. Kita baca ayat yang menjadi zikir, menjadi wirid. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, ya Allah, ya Tuhan yang memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan. Allah boleh beri pada siapa yang dia kehendaki, dia ambil daripada siapa yang dia kehendaki. Jadi bila Tuhan beri, Tuhan ambil, maka fahamlah kita kekuasaan dalam tangannya. Bila kekuasaan dalam tangannya, Tuhan akan bagi pada siapa yang dia nak. Dan untuk perjuangan kebenaran, perjuangan Islam, nak dapat kejayaan, nak dapat pertolongan, nak dapat kemenangan, mesti melengkapkan syarat. Sebahagian daripada syarat untuk mendapat kemenangan ialah apa yang disebut Allah di dalam ayat 1000 dinar. Saya yakin tuan-tuan malam ni orang yang membaca, bahkan beramal, kita hak duduk di pondok, kita yang bersama dengan alim ulama, tok-tok guru pondok, kita sering mendengar kelebihan-kelebihan daripada ayat 1000 dinar. Apa Allah sebut dalam ayat 1000 dinar? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Tok guru saya dulu dia bagi amalan, malam ni saya bagi amalan kat tuan-tuan. Baca ayat ni selepas sembahyang hajat tengah malam sebanyak 41 kali. 41 kali. Selama 41 malam. Kalau sekiranya tuan-tuan buat masuk malam yang ke-30, tentu malam 31 tak jaga. Kena ulang balik malam yang pertama. Hak ni hak tak tahan. Guru saya sebut, apa yang kita hajati, kalaulah hajati duit,
duit akan turun seperti mana daun kayu luruh, terutama daun getah di musim timur. Tuan-tuan cuba buat. Saya ijazahkan pada tuan-tuan. Terima tak? Terima, tapi nak buat susah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa Tuhan sebut dalam ayat itu? Allah Ta'ala menyatakan bahawa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan untuknya jalan keluar. Apa kesusahan yang kita ada? Apa halangan yang ada depan kita? Allah sediakan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rizkikan rizki limpahan kurnia min haitsu la yahtasib, daripada jalan, daripada cara yang kita tak pernah sangka. Tuhan boleh bagi, kita tak pernah sangka. Macam mana malam ni tuan-tuan, ni pakat hadir dari seluruh sik untuk melihat sesuatu yang kita tak sangka. Tak sangka Datuk Seri Syahidan Kasim duduk atas petang kita malam ni. Tak sangka Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kejayaan-kejayaan besar. Min haitsu la yahtasib, daripada jalan, daripada kaedah yang kita tak pernah jangka. Cuma tuan-tuan, rahsia yang perlu ada ialah takwa. Malam ni di samping kita bercerita politik negara, kita bercerita isu-isu semasa yang banyak, bercerita masalah telur ayam, bercerita masalah tamadun ataupun madani. Kita juga bercerita tentang diri kita. Apa diri kita? Ialah berusaha untuk menjadi orang yang mencukupkan syarat untuk Allah beri kemenangan. Jadilah orang yang bertakwa. Cuma nak jadi orang yang bertakwa, takwa itu ada huraian di sisi ulama. Terlalu banyak huraian, bahkan kita dengar khutbah, khatib akan hurai makna takwa. Bila kita hadir kuliah-kuliah ilmu di masjid, di surau, di pondok, tuan-tuan guru bagi huraian. Antara huraian yang sering disebut kepada kita, takwa menurut pandangan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bila ditanya apa itu takwa, maka jawapannya yang pertama, al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa ialah orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Itu pokok kepada takwa, rasa takut, rasa gerun terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah yang diasuh oleh PAS 70 tahun lebih. Takut pada Allah. Kalau kita diberi tanggungjawab, diberi amanah, takut kepada Allah, Allah soal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu adalah pemimpin, kamu akan disoal oleh Allah tentang urusan kepimpinan kamu. Kamu menguruskan duit negara, kamu ingat kamu akan disoal. Takut. Sebab tu tuan-tuan, duit parti PAS dijaga dengan sebaiknya oleh orang-orang yang takut pada Allah. Bila diberi tanggungjawab sebagai kerajaan, dia akan jaga duit kerajaan. Duit kerajaan adalah duit rakyat. Saya selalu kenang almarhum Ustaz Azizan. Ustaz Azizan kata jadi menteri besar ini lubuk kuasa, lubuk duit. Duit dalam tangan dia. Tapi bila kita peringkat parti minta ke Ustaz, kerajaan duit banyak, tak boleh sikit kepada parti? No. Tak boleh. Sebab duit kerajaan bukan duit PAS.
Duit kerajaan bukan duit Perikatan Nasional. Duit kerajaan, duit rakyat. Ini yang diasuh oleh kepimpinan kita, hasil daripada takwa. Hasil daripada rasa takut kepada Allah, takut kemurkaan Allah, takut nanti azab Allah, takut nanti siksaan Allah, takut kepada api neraka Allah. Itu adalah perkara pokok bila kita bincangkan apa yang disebut dengan takwa. Yang kedua, wal amalu bitanzil, kata Sayyidina Ali. Kamu beramal pula dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Apa Allah turun kepada kita? Quran. Apa ada dalam Quran? Syariat. Apa ada pada syariat? Hukum hakam. Menjawab segala persoalan yang diperlukan oleh manusia dalam hidup. Sebahagian daripada hukum hakam itu ada perintah. Al-amru, perintah. Tonton buka Al-Quran, ada lebih daripada 6,000 ayat. 1,000 ayat menyentuh tentang perintah. Ada tuan-tuan di sana ayat-ayat yang menyentuh tentang larangan. Maka orang yang takut kepada Allah, rasa tanggungjawab kepada Allah, dia akan ambil kira apa Tuhan suruh, apa Tuhan larang. Kerana itu adalah beramal dengan tanzil, apa yang Allah Ta'ala turunkan. Maka Alhamdulillah, bermula daripada 1 hari bulan 1 2023, Kedah bersih daripada premis judi. Tentu rasa macam mana? Rasa apa-apa tak? Rasa apa? Dia tak payah nak tikam. Kalau rasa hak tu berat. Tapi kalau dia rasa bersyukur, terima kasih ya amat berhormat Mufti Besar. Terima kasih adun-adun kita yang berada di undangan negeri. Terima kasih kepada kepimpinan yang ada gerun kepada Allah, berusaha untuk melaksana perintah Allah. Bila Tuhan kata, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Tuhan kata arak, Tuhan kata judi, Tuhan kata tenun nasib, Tuhan kata berhala. Itu semua adalah najis. Fajtanibuh, kamu hindarkan. Itu adalah amal syaitan, kamu hindarkan. Kedah berusaha untuk hindarkan semacam mana Kelantan dan Terengganu telah usaha. Tentu ikut apa yang Amat Muhammad Mufti Besar kita kata. Hasil daripada judi 400,000 satu tahun. Rugi tak bila kita buang? Tak boleh jawab. Dak. Dak tu pasal ada iman. Semacam mana yang Amat Muhammad sebut, bukan sekadar 400,000, kalau 400 juta pun saya akan tutup judi. Inilah suatu usaha yang membuktikan dalam diri ada takwa, dia akan berusaha untuk beramal apa yang Allah Ta'ala turunkan di dalam Quran. Kita buat takat kita boleh. Takat yang kita mampu. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil, kata Sayyidina Ali. Kamu kena redha. Kalau Allah takdirkan, ditentukan untuk kamu sedikit. Kamu harap banyak, tapi Allah takdirkan sikit. Bukan bermaksud kamu redha dalam maksud sampai kamu tak bekerja, sampai kamu berhenti, sampai duduk kilas tangan ke belakang, dah Tuhan tentu banyak tu nak buat lagu mana, peluk tubuh, duduk saja. Tidak. Kita berusaha. Semacam mana kita rida bila Allah tentukan, kita tak jadi kerajaan. Memang tuan-tuan, ramai di kalangan ahli, di kalangan penyokong, di kalangan pengundi yang kecewa. Dia kata order Tan Sri Mahyudin hak sampai Anwar Ibrahim. Tak boleh terima.
Itu bukan kerajaan yang rakyat nak. Itu bukan kerajaan yang pengundi nak. Tapi Allah nak asuh hati kita, nak didik kita. Bukan bermakna tuan-tuan bila berlaku begitu kita berpeluk tubuh, tengok apa sahaja. Tidak. Menjadi tanggungjawab untuk kita terus bekerja. Tuan-tuan, peluang ada di hadapan kita. Pilihan raya negeri duduk depan kita. Tak lama dah, semacam mana yang disebut tadi. Kalau 6 negeri kita berjaya bagi pukulan, pertahan 3 negeri. Kelantan, Kedah, Terengganu boleh pertahan. Kita menang pula di Selangor, menang di Negeri Sembilan, menang tuan-tuan di Pulau Pinang. InsyaAllah pada waktu itu memberi satu isyarat yang sangat terang dan jelas kepada kerajaan di peringkat persekutuan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kamu faham apa sebenar rakyat nak? Boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya ingat Datuk Seri Syahidan duk sebut banyak kali. Dia nak usaha pula untuk Selangor. Lepas dah dapat pergelih, dia ke usaha untuk Selangor. Sebab tu kita melihat tuan-tuan, dengan kerjasama, dengan kesepaduan yang ada dalam Perikatan Nasional, kita akan bekerja kuat bermula daripada sekarang untuk kita hadapi PRN, Pilihan Raya Negeri, dan insya-Allah dengan usaha kita yang bersungguh, kita berdoa pada Allah, mohon pertolongan daripada Allah, kita bimbang dengan kerajaan Malaysia yang ada, kita bimbang sejarah 22 bulan berulang, kita bimbang tuan-tuan dengan apa yang disebut tadi, kemahuan-kemahuan DAP. Kita bimbang semua itu. Kita mengadu merintih pada Allah di samping kita berusaha. InsyaAllah sekali lagi Allah akan beri pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, kamu nak lengkapkan ketakwaan dalam diri kamu. Wasti'dadu liyaumir rahil. Kamu buat persiapan untuk menghadapi hari perjalanan jauh. Kemana tuan-tuan perjalanan jauh kita? Nak menghadap Allah. Dari dunia masuk ke alam barzah. Dari alam barzah pergi ke alam akhirat, nak berkumpul di mahsyar, nak melalui sirat, nak boleh melangkah masuk dalam syurga Allah. Ini perjalanan jauh yang ditempuh, dan perjalanan jauh ini memerlukan kepada persiapan, isti'adat. Kena buat persiapan. Pagi tadi jam 5 pagi, mantan Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, Dr. Abdul Rani, mantan Adun Meru. Tuan-tuan, pukul 3:05 pagi, dia ada post masuk dalam grup kawan-kawan bagi tahu. Dia peringat tentang solat tahajud. Pukul 5 pagi, isteri dia dengar dia menyebut Allahu Akbar. Pipi tengok, dia sudah rebah di tepi sejadah yang dia sering tunaikan salat sunat tahajud pada waktu pagi. Allahu Akbar. Kematian yang dicemburui. Dia pernah jadi adun. Dia berkhibat usaha untuk kebajikan. Dia turun ke merata dunia untuk kebajikan. Dia orang yang aktif dalam usaha dakwah. Dia banyak berkorban duit ringgit dia untuk perjuangan. Maka tuan-tuan, Allah pilih dia. Saya baca banyak tulisan-tulisan orang yang pernah bersahabat, termasuk dari kalangan bukan Islam, bersahabat dengan dia dan menceritakan bagaimana pengorbanan dia dan apa harapan dalam hidup dia. Dia nak tuan-tuan, dia balik kepada Allah tanpa menyusahkan sesiapa. Dia nak supaya dia membawa sebanyak mungkin bekalan. Ini persiapan. Dan PAS sentiasa mendidik ahli untuk kita tuan-tuan, persiapan diri kita nak balik menghadap Allah menjadi suatu agenda besar.
Siapa yang jadi pemimpin, berilah khidmat yang terbaik, kerana itu menjadi bekalan untuk balik kepada Allah. Kita jadi rakyat, kita diminta untuk berkorban sikit sebanyak. Ada sikit duit kita infak. Tadi ya Muhammad Ustaz Azam dah sebut dah. Apa yang sedang berlega dalam negara sekarang, tuduh pas rasuah. Tuan-tuan, tuduh pas rasuah. Ya Mak Muhammad betul besar berjawab dah. Saya yakin kita boleh faham kebiasaan rutin yang ada kepada PAS bila sebut infak, bila sebut sedekah, bila sebut jariah, bila sebut tuan-tuan sumbangan, derma, zakat dan sebagainya. Ada berapa jenis istilah yang dinyatakan Allah. Semua itu menjadi kebiasaan bagi kita. Atas asal apa? Persiapan untuk balik, itulah bekalan. Sebab tu tak pelik orang PAS boleh bagi tanah. Orang PAS boleh bagi duit. Orang PAS boleh wakaf rumah. Orang PAS boleh bagi tenaga. Orang PAS boleh bagi masa. Bagi tuan-tuan segala-gala. Pasal apa? Dia ingat itu adalah sebahagian daripada bekalan sebagai persiapan untuk balik menghadap Allah. Saya pun duduk perhati, alhamdulillah, siapa saja yang mai dekat PAS, duduk di pentas PAS, tak kira siapa. Dulu di komplek PAS Negeri Kedah didatangi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Tuan-tuan ingat? Datuk Najib hadir di markah kita. Bila jalan saja tabung, dia berseluk poket bubuh. Malam ni Datuk Seri Syahidan bubuh di tabung daripada awal pagi. Dan saya yakin sekali nak balik pun dia akan buh lagi. Pasal apa? Pasal bila duduk dengan PAS, dia jadi begitu. Sungguh tuan. Sebab itulah kebiasaan, itulah budaya kita. Bila melihat ahli yang naik motor boleh sumbang, takkan kita naik kereta tak boleh bagi? Semua itu kita jadikan sebagai bekalan, istiadat untuk kita balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita usaha untuk lengkapkan diri dengan syarat-syarat kemenangan. Bila lengkap diri dengan syarat kemenangan, mudah bagi Allah untuk beri pertolongan. Salah silap, saya mohon banyak kemaafan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.